Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, para pendengar Radio Hakim yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung perbincangan kita menerusi surah Asy-Syu'ara ini. Dan kita sudah pun masuk ke episod yang kedua dari surah Asy-Syu'ara. Dalam pertemuan yang lalu sudah pun kita bincangkan hakikat tentang kecewa. Kecewa merupakan satu perkara yang berlaku pada semua manusia, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikat ini dijelaskan dan terperinci oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam buku beliau yang bertajuk Zadul Ma'ad. Demikian juga Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan isu ini dalam kitab Ihya Ulumuddin, menceritakan tentang keajaiban hati. Dalam pertemuan yang lalu sudah pun kita pelajari satu hadis yang merupakan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita ditimpa sesuatu ujian. Dan doa ini hadis ini dianggap sebagai sahih oleh muhaddis yang terkemudian, di antaranya Syekh Syuaib Al-Arnaut dengan Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Apakah doa tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam bab da'awat? Doa tersebut merupakan doa yang dipanjatkan oleh Zunnun, iaitu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika beliau menghadapi ujian fitnah, ditelan oleh ikan kerana meninggalkan dakwah kepada kaumnya. Menurut Sirah Ibn Hisham, Nabi Yunus diutuskan ke sebuah tempat namanya Ninawa. Ninawa duduknya dekat dengan Baghdad, satu bandar lama di negara Iraq. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, apakah doa itu? Doa ini jangan dibataskan ketika kita bangun qiyamul lail, tahajud semata-mata. Hendaklah dibaca dalam semua keadaan. Doa ini disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir telah pun menyebabkan ihtazza arsyur rahman, bergetar arasy Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala di langit tinggi bertanya-tanya, merasa kehairanan, ya Allah, ya Tuhan kami, dari mana datangnya bunyi meminta keampunan, mengatakan telah menzalimi dirinya ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat supaya mencari Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan Nun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada ikan Nun ini supaya keluar, lalu keluarlah Nabi Yunus dari perutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala rahmat kurnianya menumbuhkan syajaratan min yaqtin, menumbuhkan pokok yaqtin, pokok labu untuk dimakan. Apakah doa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bacalah dalam bentuk ilhah. Ilhah ini maknanya berulang-ulang kali, 3 kali. Kemudian kita panjatkan doa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi sebuah hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini dianggap sahih oleh Albani dan disenaraikan dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Apakah doa tersebut? Iaitulah Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indak. Doa ni maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sungguhnya aku ni merupakan hamba-Mu, anak kepada hamba lelaki-Mu, anak kepada hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada dalam genggaman-Mu. Tetap terus hukuman-Mu kepadaku. Adil segala hukuman yang Kau tetapkan buatku. Ya Allah, ya Tuhanku, aku pohon dengan segala nama yang Kau namakan dengannya dirimu, ataupun Kau turunkan ke dalam kitab-Mu, ataupun diajar kepada seorang daripada hamba-hamba-Mu, ataupun yang disimpan di sisi ilmu ghaib yang Kau sahaja mengetahuinya, supaya menjadikan antaja'al Qur'an al-azim rabi'a qalbi, untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai penenang, penggembira kepada hatiku, wa nura sadri, dan cahaya kepada dadaku, wa jalaa huzni, ataupun wa jilaa huzni, iaitu menghilangkan kedukaanku, wa dhahab hammi, dan menghilangkan kekusutanku. Doa ini bila dibaca dia kata, illa ma qara'a 'abdun illa azhaballahu huznahu wa hammahu wa abdalahu makanahu farajan. Bahawa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa sesiapa yang membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan segala kekusutannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan tempat
kesedihannya itu dengan kegembiraan. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita bincang tentang kekecewaan yang merundung Nabi SAW, natijah daripada tertolaknya dakwah pada hati orang-orang yang diseru oleh Nabi SAW pada waktu itu. Maka Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah menjelaskan dalam Zadul Ma'ad, menceritakan kekecewaan merupakan sikap semua manusia. Mudah rasa kecewa. Dia sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini dicipta dalam keadaan kelang kabut, kekusutan selalu menimpanya. Maka mudah-mudahan dengan baca doa-doa seperti ini, di samping kita mengambil action yang sesuai untuk menghadapinya, Allah SWT bantu kita keluar daripada masalah yang kita hadapi. Kita sambung pada ayat yang seterusnya, yang mana Allah SWT menggambarkan kekuasaan Allah untuk hamba-hambanya, menunjukkan kepada keperkasaan, kekuatannya, menerusi ayat-ayat 4 hingga 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Jika kami kehendaki, nescaya kami akan turunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka sentiasalah mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'tihim min dzikrin minir rahmani muhdatsin illa kanu 'anhu mu'ridin. Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka satu peringatan baru dari Allah yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Faqad kadzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sesungguhnya mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kenyataan berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan itu. Awalam yarau ila al-ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapa banyakkah kami telah tumbuhkan padanya pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tujuan Allah Subhanahu wa taala membawakan kepada kita dalam ayat yang ke-7 ini kisah tentang penumbuhan pokok-pokok yang Allah jadikan adalah untuk menampakkan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan dari sudut mana? Kekuasaan untuk membangkitkan manusia selepas kematian. Dalam semua ayat Allah yang menceritakan tentang penciptaan pokok-pokok, sebenarnya dikehendaki kita memahami di sebaliknya pokok-pokok ini diciptakan daripada tiada kepada ada. Maka manusia yang telah pun ada kemudian menghadapi alam barzakh sudah pasti dapat dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dikatakan oleh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti dalam kitab tafsir beliau Adwa'ul Bayan, dikatakan bahawa setiap ayat yang menceritakan tentang penumbuhan pokok-pokok seharusnya kita faham demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan semula kita di akhirat kelak. Sebagaimana pokok itu tumbuh daripada kecil membesar sehingga jadi begitu besar, maka demikian juga penciptaan manusia akan berlaku semula di akhirat kelak selepas mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan waqad awdahna في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك أن إحياء الأرض بعد موتها وإنبات النبات فيها بعد عدمه من البراهين القاطعة على بعث الناس بعد الموت. Semua ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim yang menceritakan tentang bumi yang mati dihidupkan, pokok yang tiada ditumbuhkan, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan penciptaan manusia untuk dihisap oleh Allah di hadapan mahkamahnya kelak. Kita melihat sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bagaimana Allah SWT mengatakan, wahai orang manusia, sembahlah kamu Allah Subhanahu wa taala, dan kata yang sebenar-benarnya beribadah kepadanya yang telah menjadikan kamu dan menjadikan orang sebelum kamu. Kemudian kita lihat pula dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai contohnya surah An-Nahl ayat 10 hingga 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yunbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'nab wa min kulli thamarat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan daripada langit air, dan kemudian untuk kamu minum, dan pokok yang berkembang daripadanya, dan ditumbuhkan bagi kamu pokok-pokok seperti pokok zaitun,
ditumbuhkan untuk kamu pokok kurma, ditumbuhkan untuk kamu pokok anggur dan berbagai jenis buah-buahan yang lain. Maka para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala membawakan kepada kita kisah penciptaan tumbuh-tumbuhan ini adalah untuk mengingatkan kepada kita tentang realiti kehidupan kita akan dikembalikan kejadiannya walaupun kita sudah pun meninggal dunia, sudah pun dihancurkan tubuh badan kita kerana ditelan zaman, waktu, perubahan masa, cuaca dan sebagainya. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkata Syekh Qutb fi Zilalil Quran, dalam kitab tafsirnya fi Zilalil Quran, menceritakan tentang kejadian manusia semula selepas mereka ini hancur dalam tanah adalah untuk mengingatkan kita kepada hakikat bahawa segala yang kita lakukan akan dikira semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia merupakan satu rukun keimanan, teras kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kepada hari akhirat. Maka menjadikan kita manusia, peluang kita hidup atas muka bumi Allah ini adalah untuk generate sebanyak-banyak kebaikan di atas keyakinan bahawa apa yang kita lakukan untuk mengimarahkan dunia, dia juga akan menyebabkan kita bahagia di akhirat. Itu sebab dalam ayat yang ke-200 surah Al-Baqarah yang pernah kita pelajari sebelum ini, kepentingan untuk membaca selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan dunia, berikan kepada kebaikan kami untuk kami di akhirat, dan peliharalah kami dari neraka jahanam. Kesedaran terhadap hakikat ini menyebabkan manusia yang Islam, yang Muslim menjadi lebih produktif. Bukan menyebabkan mereka ini akan duduk di ceruk masjid mana untuk beribadah kepada Allah, untuk memikirkan akhirat saja. Dia kena ingat bahawa kedudukan dunia perlu untuk membantu dia ke akhirat. Dunia sebagai khalifah Allah untuk mengimarahkannya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situ dinilai sebagai ibadah yang besar di sisi Allah untuk membolehkannya meneruskan kebahagiaan tersebut di akhirat berupa syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam ayat ke-8 Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat satu tanda kekuasaan Allah dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan episod ini ditutup dalam ayat yang ke-9 surah Asy-Syu'ara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Berkata Imam Al-Fakhrazi, innama quddima dzikrul aziz ala rahim li'annahu rubbama qil innahu rahimahum li'ajzihi an uqubatihim fa azala hadha al-wahma bi dzikril aziz wa huwa al-ghalibul qahir wa ma'a dhalika fa innahu rahimun bi'ibadihi fa inna ar-rahmata idza kanat ma'al qudratil kamilah kanat a'zama waq'an. Maksudnya, ini Al-Imam Al-Fakhrazi merupakan seorang mufassir Al-Quran yang terkemuka. Kitab tafsir beliau dipanggil sebagai Tafsir Al-Kabir. At-Tafsir Al-Kabir merupakan satu kitab tafsir yang menghimpunkan dalamnya Al-Aqli wan-Naqli. Menghimpunkan dalil-dalil akal dan juga menghimpunkan hadis-hadis dan ayat-ayat Quran yang mentafsirkan satu ayat itu. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dimaksudkan oleh Imam Al-Fakhrazi, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdim maknanya mendahulukan perkataan Al-Aziz yang bererti maha perkasa, mendahului perkataan Ar-Rahim yang bermakna maha penyayang. Mengapa? Pernah kita sentuh sebelum ini, segala ayat Quran ini tidak disusun secara kebetulan. At-taqdim wa at-ta'khir lahu makna. Takdim dan juga mentakhirkan ada satu signifikan di sebaliknya, ada sesuatu makna yang nak dibawa di sebaliknya. Mengapa Allah mendahulukan Aziz mengemudiankan Rahim? Kalau kita lihat terjemahannya semula, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dia yang maha perkasa lagi maha penyayang. Mengapa Allah tidak menyebut Dia maha penyayang lagi maha perkasa? Allah mendahulukan Al-Aziz, satu perkataan yang membawa makna Aziz, Izzah, kekuatan ini, kerana nak menampakkan kepada kita Allah maha berkuasa untuk menghukum kita semua di atas perkara-perkara kesalahan yang kita lakukan, perkara-perkara yang kita tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha berkuasa untuk mengenakan satu hukuman kepada kita. Tetapi
Allah Subhanahu wa taala juga merupakan pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Al-Imam Al-Fakhr Razi menjelaskan dekat sini, Allah mendahulukan Al-Qudrah Al-Kamilah, kekuatan yang tidak ada batasannya, yang sempurna itu, untuk menampakkan kepada kita walaupun Allah ini berkuasa, tetapi Allah itu penyayang kepada hamba-hambanya. Maka saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, hendaklah kita mengingatkan diri kita dalam segala perkara yang kita lakukan. Kita hendaklah berasaskan kepada satu polisi yang semua kita meyakininya, iaitu sami'na wa ata'na. Wahai Tuhan kami dengar dan kami taat. Kemudian bila kita buat dengan sedaya upaya kita, kemudian bila kita tidak mampu, barulah datang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. La yukallifullahu nafsan illa us'aha artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan satu perkara atas manusia ini melainkan mengikut kepada kemampuannya. Artinya selepas kita melakukan ikrar, ya Allah, ya Tuhan kami buat yang terbaik. Segala apa yang Kau hendak kami lakukan, kami buat dalam bentuk yang paling baik, ya Allah. Dan selepas itu kami berserah kepadamu. Maka para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita kepentingan kita untuk sentiasa mengingatkan diri kita. Segala perkara yang kita lakukan yang paling baik. Kenapa yang paling baik? Kerana kita takut kalau kita tidak melakukan yang paling baik, kita sebenarnya tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, orang yang beriman melihat satu kejahatan yang dilakukan itu umpama gunung yang besar nak menimpa dirinya. Manakala orang munafik melihat satu dosa yang dilakukan sepertilah seekor lalat duduk atas hidungnya, dihalau, diisyaratkan dengan tangan, maka terbanglah lalat itu meninggalkannya. Ini perbezaan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Allah SWT mengajar kita polisi ketaatan ini di hujung surah Al-Baqarah ayat 285-286. Kita akan mengatakan, Allah SWT mengajar kita untuk mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, mereka itu berkata, kami dengar dan kami taat, ya Allah. Kami mengharapkan pengampunan-Mu dan kepada Engkau lah kami semua kembali. Kemudian barulah datang ayat ke-286 penutup kepada surah yang paling panjang dari Al-Quran, itu suratul Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa us'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Maksudnya apa? Allah tidak membebankan seorang melainkan dengan kesanggupannya. Nah, sekarang barulah kita nampak bagaimana perkara ini harus kita fahami dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perkataan aziz yang berasal dari perkataan izzah, kekuatan, dan kemudian dengan perkataan rahim dan perkataan rahmat. Kenapa? Nak menunjukkan Allah ini maha berkuasa, hakut tasarruf al-kamil. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang komplit, yang sempurna untuk menjatuhkan hukuman kepada hamba-hambanya. Walau bagaimanapun dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala menyebabkan seorang itu diberi keampunan. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah pengampunan dari sisinya. Segala ujian yang berlaku dalam hidup sebenarnya tanda Allah sayang kepada kita. Disebut dalam sebuah hadis sahih, asyaddun nasi bala'an al-anbiya fal-amthal thumma al-amthal thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling hebat ujiannya para nabi, kemudian orang-orang yang mencontohi para nabi. Maknanya kita yang dikurniakan ujian dalam kehidupan tanda Allah sayang pada kita. Sehingga dihimpunkan dalam sebuah hadis oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam buku beliau bertajuk Al-Wabilu Sayyib Alal Kalimit Tayyib, menghimpunkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh tuan gurunya Ibn Taymiyah, menceritakan sehingga kalau kita memakai slipper sekalipun, tiba-tiba bila kita pakai slipper atau kasut ini tertanggal, terkeluar daripada kaki kita, kita pun masukkan semula. Itu pun merupakan satu ujian dalam hidup yang Allah nak hapuskan dosa sebenarnya. Masya Allah, hebatnya kasih sayang Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan mempelajari ayat ini kita mengerti erti kasih sayang Allah, menyebabkan makin hari makin hampir kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperoleh rahmat daripadanya. Ingatlah, memperoleh rahmat Allah itu bukan disebabkan amalan banyak, tetapi kerana kasih sayang Allah itu membantu kita untuk memasuki syurganya. Pernah kita ceritakan sebelum ini bagaimana daripada hadis sahih, seorang yang beramal sekian puluhan tahun akhirnya dia masuk syurga kerana rahmat Allah. Dia berhujah depan Allah untuk mengatakan kerana amalannya dia ditimbang satu anggota yang Allah berikan kepadanya ternyata lebih memberati amalan dilakukan puluhan tahun itu. Menunjukkan kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa taala ini meluasi segala-galanya.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.